Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zaid bin Muhtar, nama metik 029835 daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin 7B, pembendakan subjek Tasawuf Perbandingan IUS 4163 yang bertajuk Al-Khafifiyah. Al-Khafifiyah merupakan murid kepada Abi Abdullah Muhammad bin Khafif, iaitu Al-Khafifiyah ini diambil daripada nama bapa Abi Abdullah Muhammad, iaitu yang bernama Khafif. Abi Abdullah Muhammad merupakan seorang sufi yang telah mengarang pelbagai kitab dan jurnal-jurnal mengenai cabang tasawuf. Beliau juga merupakan seorang alim dari segi ilmu batin dan ilmu zahir. Dari segi ilmu batin, iaitu beliau ini mahir dari segi ilmu tarikat dan ilmu tauhid dan lain-lain lagi. Manakala dari segi ilmu zahir pula, beliau ini mahir dari segi ilmu fiqh dan ilmu bahasa. Dari segi pandangan Al-Khafifiyah, dari segi mazhab tasawuf, beliau berpandangan dua pandangan doktrin dari segi, iaitu Al-Hudur dan Al-Ghaibah. Al-Hudur, apakah yang dimaksudkan Al-Hudur? Al-Hudur merupakan iaitu hadir hati dengan keyakinan tanpa ragu-ragu sehingga perkara yang tidak dapat dilihat seolah dapat dilihat. Contoh, kita melakukan solat, kita meyakinkan dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita dengan hadir, keyakinan kita bahawa Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Yang keduanya, Al-Ghaibah. Apakah yang dimaksudkan oleh Al-Ghaibah? Iaitu Al-Ghaibah merasakan kebesaran Allah SWT secara yakin sehingga hilang ingatan terhadap diri sendiri. Sehingga hilang ingatan terhadap diri sendiri. Al-Ghaibah, seperti contoh, yang dari segi maksud lainnya, hilangkan dari dalam hati dari memikirkan selain daripada Allah SWT, maka dengan itu kita akan merasakan kebesaran Allah SWT dalam hati disebabkan terlalu asyik mengingati Allah SWT itu. Semakin kita asyik mengingati Allah SWT, semakin kita lupa akan diri kita. Seterusnya, slide ini membincangkan mengenai dua pandangan, iaitu pandangan yang mengutamakan Al-Hudur lebih diutamakan dalam Al-Ghaibah, manakala yang keduanya berpendapat bahawa mengutamakan Al-Ghaibah daripada Al-Hudur. Pandangan pertama mengenai Al-Ghaibah lebih utama daripada Al-Hudur, yang di antara tokoh-tokohnya ialah Ibn Atha, Al-Husin bin Mansur, Abu Bakar Sidli, Badr bin Husain, Abu Hamzah Baghdadi dan lain-lain. Dari segi pandangan Al-Ghaibah lebih diutamakan daripada Al-Hudur, ialah kerana hijab permasalahan yang paling besar untuk sampai kepada Allah SWT adalah pada diri sendiri. Hijab permasalahan yang paling besar ini terbagi dua faktor, iaitu faktor diri sendiri dan sekeliling. Faktor diri sendiri ini dengan caranya menghilangkan perasaan diri yang bersifat mazmumah seperti ujub, takbur dan lain-lain lagi. Secara automatiknya apabila kita menghilangkan itu, secara automatiknya di dalam hati kita akan lahir perasaan ikhlas melakukan satu ibadah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, dari segi faktor sekeliling, segi permasalahan hijab yang paling besar itu, kita hanya berfikir ini bermaksud kita hanya berfikir pandangan orang terhadap kita, tetapi tidak memikirkan pandangan Allah
pandangan Allah terhadap kita. Yang seterusnya, pandangan yang kedua iaitu mengenai al-hudur. Al-hudur lebih diutamakan daripada ghaibah. Antara tokoh-tokohnya Al-Harith Muhasibi, Al-Junaid, Sahal bin Abdullah, Abu Hafsin Budaid dan lain-lain lagi. Pandangan mengenai al-hudur lebih diutamakan al-ghaibah. Ini kerana mereka semua menyatakan terikat dengan kehadiran dan kerana ketidakhadiran ini adalah menuju kepada kehadiran bersama Tuhan. Terakhir sekali saya ingin membentangkan mengenai faedah al-ghaibiyah tanpa al-hudur dianggap junub, iaitu bila contohnya terbagi pada 3, iaitu al-walbah ini al-walbah, al-maut, al-ghaflah. Al-walbah ini bermaksud tidak boleh kawal diri, iaitu bermaksud di dalam fikiran dan hati kita sentiasa mengingati Allah SWT, tidak ada selain daripadanya. Yang keduanya iaitu yang keduanya al-maut. Apabila kita terlalu asyik mengingati Allah SWT di dalam hati, kita akan apabila kita terlalu asyik mengingati Allah sehingga boleh mati secara tiba-tiba. Yang ketiganya al-ghaflah. Al-ghaflah ini menjelaskan mengenai menghilangkan nafsu daripada diri kita ini dari memikirkan sekeliling. Menghilangkan nafsu iaitu keinginan kita daripada memikirkan sekeliling, perkara-perkara yang di luar yang menyebabkan ilah, asbab kita melakukan sesuatu amalan. Syukran jazilan warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.